Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Parti Persatuan Bumi Putra Bersatu PBB tidak mempunyai sebarang masalah dalam proses peralihan pemimpin parti tersebut. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, ia terbukti dengan peralihan kuasa yang lancar jawatan bekas Ketua Menteri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud kepada Tan Sri Adnan Satin. Jelasnya peralihan kuasa ini penting untuk proses meremajakan PBB dan turut berharap peralihan kuasa berjalan lancar untuk kestabilan politik di negeri ini. Datuk Amar Abang Johari berucap dalam Majlis Aidilfitri Parlimen Igan di Dewan Masyarakat Kampung Tian Matu. Dalam pilihan raya negeri lepas, PBB telah menampilkan banyak muka baru sebagai calon untuk bertanding. Jelasnya pemimpin datang silih berganti, namun apa yang penting, pelapis yang menerajui parti perlu mengekalkan perpaduan. Turut hadir pada majlis tersebut Ahli Parlimen Igan Datuk Abdul Wahab Dollah, Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda, Adun Daro Syafi'i Ahmad serta Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg mahu tapak projek pembinaan masjid baru di daerah Matu dikaji dengan teliti sebelum dilaksanakan. Katanya ini bagi memastikan masjid yang telah dilulus peruntukannya tidak mengalami masalah termasuk dibina di atas tanah gambut serta mengalami banjir. Beliau juga mahu pembinaannya mengambil kira populasi yang tinggal berhampiran tapak baharu itu. Dan kita mahukan masjid ini didirikan dalam masa rancangan Malaysia yang ke-11 ini. Tidak dilambat-lambatkan. Dan apabila tapak telah dikenal-pasti, maka kita akan mendirikan masjid yang berharga 5 juta. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Ramah Tamat Aidilfitri Parlimen Igan di Matu. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu kerajaan sedang merancang membina sebuah bandar kecil baharu di daerah Matu yang akan dilengkapi dengan pusat komersial dan kawasan perumahan untuk kemudahan rakyat di kawasan tersebut. Sementara itu, Ahli Parlimen Igan, Datuk Abdul Wahab Dollah berkata pemilihan tapak yang sesuai adalah penting selepas pihaknya mengambil iktibar daripada projek pembinaan pejabat daerah Matu. Katanya 40% daripada kos pembinaan pejabat tersebut telah digunakan untuk memasang cerucuk dan kerja penibusan untuk menstabilkan tanah dan ini tidak efektif. Nasib penduduk rumah Azmi di Agau 27 pintu yang terbakar Mei lalu terus mendapat perhatian. Terbaru Sarawak Hydro Senarai Berhad dan Sarawak Energy Berhad telah menyampaikan sumbangan berjumlah RM30,000 kepada mereka yang terlibat. Sumbangan disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murun Cukpai Ugon kepada wakil penduduk masyarakat Kenyah Bading itu. Ketika ini penduduk yang terjejas tinggal di pondok sementara yang dibina di hadapan tapak rumah lama mereka. Sementara itu, Cukpai yang ditemui RTM memaklumkan isu pembinaan semula rumah panjang itu telah disuarakan pada sidang DUN yang lalu. Katanya apa yang penting penduduk perlu mengisi borang permohonan untuk tindakan segera. Sumber pendapatan mereka, saya rasa mereka dapat membayar balik pinjaman itu dan mereka sangat-sangat memerlukan dana ini untuk membangun semula rumah panjang mereka. Dan saya mohon ataupun saya berharap agar HSDC dapat meluluskan permohonan mereka dengan secepat yang mungkin. Dalam pada itu, turut turun padang ialah unit khas bergerak Jabatan Pendaftaran Negara yang menyerahkan dokumen pengenalan diri kepada penduduk. Selain itu, kita juga telah menyerahkan dokumen-dokumen bagi suku komponen yang ada memohon semasa program yang lepas dan dokumen telah siap dan kita telah serahkan kepada suku komponen. Bagi penerima, inisiatif JPN Sarawak ini amat dihargai dan memudahkan mereka yang berada di kawasan pedalaman itu. Inilah meringankan bebanan bagi kami orang rumah itu penduduk di sini untuk pergi Bintulu, pergi Belaga sana. Itulah kami penduduk di rumah Azmi di sini mengucap terima kasih banyak-banyak kepada JPN lah yang prihatin kepada penduduk. Itu yang tolong kami batu kami kenal kami itu kebakaran tadi itu hari tolong kami tidak ada yang dapat yang nolong kami dari lain punya saja yang kami harap saja yang kami harap dan terima kasih dengan JPN. Rumah panjang yang dihuni masyarakat Kenyah Bading dan Penan itu hanya dapat dihubungi melalui laluan Jalan Ladang Kelapa Sawit menerusi simpang Jalan Sungai Asap Bakun dan mengambil masa 4 hingga 5 jam dari Bandar Bintulu.
Pertubuhan Pengamal Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MIRI disaran memperbanyak program kesedaran keselamatannya untuk masyarakat umum. Penaungnya yang juga Menteri Muda Pengangkutan Darat, Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin berkata, program sedemikian amat baik untuk meningkatkan kesedaran umum tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan sama ada individu itu sendiri dan juga tempat kerja. Beliau juga menyeru agar pertubuhan itu turut memainkan peranannya dalam menyatupadukan golongan pekerja bagi memberi kesedaran tentang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Datuk Lee berucap pada Majlis Pelancaran Pertubuhan Pengamal Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MIRI di MIRI. Antara ahli-ahli korporat pertubuhan itu ialah Kolej Antarabangsa Fajar, Borneo Safety Training Services Senin Berhad dan Bulan Sabit Merah Malaysia. Kerajaan melalui pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda telah melaksanakan pelbagai program bagi membolehkan pekebun kecil menikmati kehidupan yang lebih selesa selain mencapai penghasilan getah yang berkualiti. Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata di MIRI sahaja hampir 19 juta ringgit telah dibelanjakan sejak 2011 hingga 2015 bagi melaksanakan program tanam semula selain program-program sokongan lain seperti khidmat nasihat dan tunjuk ajar, projek aktiviti ekonomi tambahan dan lain-lain. Selain itu, kehadiran Risda sejak 40 tahun lalu juga banyak meningkatkan kehidupan penduduk di luar bandar termasuk meningkatkan modal insan. Beliau berucap merasmikan Majlis Berambe Gawai Raya di MIRI. Seramai 23 orang peserta terdiri daripada ketua masyarakat di daerah lawas mintai program Summer Camp, anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri. Program bertujuan memberi pendedahan mengenai langkah-langkah keselamatan serta memahami tugas dan peranan ahli bomba ketika menghadapi kebakaran. Dalam ucapan penangguhan, Pegawai Daerah Lawas Husaini Hakim mewakili Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan Datuk Henry Som Agong mahu ketua masyarakat menubuhkan Emergency Response Team ERT di kawasan dan rumah panjang masing-masing. Jelasnya, penubuhan ERT penting bagi membolehkan bantuan awal dilakukan sebelum ketibaan agensi penyelamat ketika berlaku bencana seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sementara itu, para peserta yang ditemui mahu program serupa diadakan lebih kerap bagi memberi peluang kepada lebih ramai peserta untuk menimba pengalaman. Jadi selama kursus itu kami sungguh berasa bersyukurlah sebab kami dapat diberi cara-cara memadamkan api. Pada rakan-rakan kita lah, rakan-rakan kita, ketua-ketua kaum, bila balik nanti jangan lupa apa yang kita terima pengajaran di sini, insya-Allah akan kita sampaikan kepada anak-anak buah kita di kampung. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan mengadakan pertandingan karya seni pameran Uptown Cat pada Ahad depan di Museum Kuching, Jalan Bukit Siol. Pertandingan sempena dengan DBKU Smart Heart Sarawak Kid Show 2016. Menurut Dato' Bandar DBKU, Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai, pertandingan itu akan mempamerkan karya seni berkaitan pelbagai spesies kucing. Pertandingan itu akan menjadi landasan kepada pelukis-pelukis tempatan untuk mempamerkan hasil karya lukisan mereka kepada komuniti. Dato' Abang Abdul Wahab berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah DBKU Smart Heart Sarawak Kid Show di Kompleks Islam Sarawak, Kuching. Menyentuh mengenai DBKU Smart Heart Sarawak Kid Show, Dato' Abang Abdul Wahab memberitahu berbagai aktiviti lain melibatkan kucing telah diadakan termasuk pameran, bazar dan pertandingan menghias sangka kucing. Hadiah-hadiah disampaikan oleh isteri Timbalan Ketua Menteri, Datin Amal Jumaini Tuanku Haji Bujang. Kita ke perkembangan Sukan Paralimpiad 2016 Sarawak. Sarawak berjaya merangkul 6 pingat emas pada hari kedua Sukan Paralimpiad ke-18. 4 pingat bagi acara trek dan padang, 1 pingpong dan 1 angkat berat. Dalam acara trek dan padang, pingat emas dimenangi menerusi Richard Bada dalam acara lontar peluru 4 kg lelaki krodia, 100 meter wanita trek cacat penglihatan menerusi Nur Atirah Vun Abdullah, 100 meter lelaki trek kerusi roda menerusi Anthony Martin dan acara 100 meter wanita trek cerebral palsy menerusi Nur Hafida Rosli.
Sementara itu, 1 perak, 1 gangsa dikutip dalam acara lontar peluru seberat 4 kg wanita akhir kategori kudung dan les outrus. Dalam acara lompat kijang klasifikasi kudung dan les outrus F45-47, Sarawak meraih pingat perak dan gangsa menerusi atletnya Muhammad Farisan Jasna dan Yalai Narak. Manakala dalam acara merejam lembing seberat 800 gram lelaki akhir kategori buta dan cacat penglihatan, Sarawak hanya merangkul perak melalui atletnya Adzohari Jamil. Sementara bagi kategori cacat penglihatan dan kategori kudung, Sarawak mengutip 2 gangsa. Dalam pada itu, hari kedua acara trek dan padang diungguli oleh pasukan Sabah dengan 7 pingat emas dan 3 perak, diikuti oleh Johor dengan 6 pingat emas, 3 perak dan 1 gangsa. Tempat ketiga, Kedah dengan 5 pungutan pingat emas dan 1 perak, manakala Perlis yang turut memungut 5 pingat emas berada di tempat keempat selain 2 pingat gangsa. Acara pimpong pula, Sarawak turut meraih 1 emas dan 1 perak dalam 7 acara terbuka lelaki dan wanita perseorangan dan bergu. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Baik saudara, selain liputan sekitar acara-acara yang mula berlangsung dalam Sukan Paralimpiad Malaysia ke-18, antara liputan dalam agenda hari ini, Menteri Perancangan Sumber Daya Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan akan mempengerusi mesyuarat Task Force Pembalakan Haram di Kuching pada 10 pagi. Sementara itu, pada 2.45 petang, Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ahmad Douglas Ugambas akan merasmikan program banci tanaman nenas di Dewan Suara Kota Semarahan. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Faris. Silakan Faris.